Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, hari ni kita akan sambung lagi. Oi, pakai spek mata. Besar spek mata ni. Okey. Kita akan sambung pengajian kita dalam mata pelajaran sirah. Sirah muka surat 25. Muka surat 25. Hari tu kita tengok, kita dah masuk tentang tajuk yang kelima kan. Tentang, tajuk besar dia ialah tentang sambutan masyarakat di Madinah kepada orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi kita dah masuk dah tentang perkara-perkara yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika Nabi ni sampai di Madinah. Jadi hari itu kita dah tengok dah perkara pertama yang mula-mula sekali Nabi Muhammad SAW buat ialah Nabi Muhammad membina apa? Bina masjid. Itu masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Itu merupakan masjid yang kedua yang dibina oleh Nabi Muhammad. Masjid yang kedua dibina oleh Nabi Muhammad ialah Masjid Nabawi. Ustaz, masjid pertama apa dia? Masjid pertama ialah yang Ustaz Ahmad minggu lepas, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Sebab apa dinamakan Masjid Quba? Okey, Masjid Quba tu dibina di satu tempat bernama tempat tu Quba. Satu tempat yang bernama Quba. Masa bila Nabi bina, Ustaz? Nabi bina waktu Nabi ni dalam perjalanan dengan Saidina Abu Bakar daripada Mekah ke Madinah. Ketika Nabi berehat di satu tempat yang bernama Quba, Nabi pun binalah sebuah masjid untuk Nabi dan Saidina Abu Bakar solat. Masjid tu bukan kita ikat bata tak, tak ikat bata, tak bumbung pun tak. Cuma Nabi lapik je, Nabi lapik ambil daun pelepah pokok kurma, Nabi lapik buat tempat semayang, situ je. Tu dikira masjid lah tu, dikira masjid. Lepas tu baru dah depa bina buat semula, buat ikat bata semua. Itu Masjid Quba, masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Masjid Quba. Okey. Jadi kita akan sambung lagi hari ini tentang perkara yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu perkara yang seterusnya dilakukan oleh Nabi Muhammad ialah mencipta persaudaraan baru yang terletak di muka surat 25. Muka surat 25. Okey, untuk perenggan yang pertama, siapa nak baca? Kamu tahun 3, kamu boleh baca sendiri dah. Ustaz cuma terang je, kamu baca. Siapa nak baca? Mencipta persaudaraan baru, perenggan yang pertama. Okay, kita bagi Fadi baca dulu. Fadi angkat tangan. Siapa dia? 25. Ya, 25. Okay, Fadi baca dulu. Sejak kedatangan Fadi, tak dengar pun suara. Ya, tak dengar. Kamu tutup mic siapa? Buka mic. Buka mic, itu baca kuat-kuat. Fadi, tak dengar suara lah. Kamu tutup mic. Tak apa. Awak siapa? Kalau macam tu kita bagi ni lah, bagi Siti Zaini siapa? Hadif lah. Siti Zaini siapa dia? Hadif lah. Saya, Syahmi. Syahmi boleh baca Syahmi? Dok. Syahmi ni lah. Okay, kita suruh Amal baca, Amal. Amal baca, Amal. Amal baca ni. Dekat ni. Muka surat 25 tu. Mencipta persaudaraan baru yang kedua.
sejak kedatangan Rasulullah. Okey, Amal baca Amal. Buka mic Amal. Amal buka mic dulu, lepas tu Amal baca. Amal. Amal Ifah mana? Amal Ifah, baca. Syahrizal. Syahrizal siapa? Nak baca? Umar. Oh, Umar Zakwan. Okey, Umar Zakwan baca Umar. Okey. Okey. Sejak Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, baginda melakukan penambah penambahbaikan kehidupan masyarakat Muslim Madinah dan kafir Quraisy sehingga wujud suasana aman dan damai. Langkah lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mewujudkan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Mekah. Itu kaum Muhajirin. Buka usap belakang 26. Saya nak usap belakang. Buka usap belakang 26 tu. Saya nak usap belakang. Dah. Sama lagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin dengan umat Islam Madinah. Kaum Ansar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuatkan barisan umat Islam di kota Madinah. Okey, baik. Masih Umar. Okey. Tutup mic dulu. Okey, jadi perkara yang kedua dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Muhammad ni memperkuatkan hubungan di antara orang Islam daripada Mekah. Okey. Orang Islam daripada Mekah yang pindah pergi Madinah dikenali sebagai kaum Muhajirin. Ingat tak? Orang Islam yang asal daripada Mekah pindah pergi Madinah dikenali sebagai kaum Muhajirin. Manakala orang Islam yang memang asal dari Madinah, orang Islam yang asal daripada Madinah, mereka ni bukannya pindah daripada Mekah ke Madinah, mereka ni memang asal orang Madinah, ialah orang Ansar. Dikenali sebagai orang Ansar. Ingat tak? Beza dia. Dua golongan, itu golongan kaum Muhajirin dan golongan kaum Ansar. Muhajirin ialah orang Islam yang daripada Mekah, pindah pergi Madinah. Manakala orang Ansar, kaum Ansar ialah orang Islam yang asal di Madinah. Memang asal tinggal di Madinah. Jadi Rasulullah SAW ni memperkuatkan persaudaraan sesama orang Islam di kalangan orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Itulah langkah yang kedua Nabi buat untuk nak memajukan Islam, nak bagi Islam ni kuat di Madinah, iaitu mengeratkan hubungan silaturahim antara orang Muhajirin dan Ansar. Ustaz baca terus lah, sebab takut masa tak sempat. Saya kesian kamu dapat nasi, makan nasi. Ustaz rasa ramai takkan nasi, betul tak? Rafikin takkan nasi lagi apa? Rafikin kan nasi ke Rafikin?
Saya makan nasi lepas baru makan tadi. Lepas makannya. Oh, ada lagi yang tak makan tu. Tak apa, tak apa. Saya masuk lewat tu. Oh, tak apa, tak apa. Kamu masuk lewat, kamu habis lambat ah, no. Kamu habis lewat, kamu keluar lawak ah. Orang masuk awal, bagi keluar awal. Boleh makan nasi pula. Boleh tak, Syami? Boleh tak? Orang lain sudah pukul 1 suku, kamu sudah pukul 2. Boleh tak? Sebab kamu makan dah. Orang lain tak makan lagi. Boleh tak, Syami? Boleh. Boleh lah. Kamu tunggu seorang-seorang kamu dah. Ustaz nak keluar awal. Nak Ustaz dapat nasi tak? Nah, Ustaz pun dapat nasi tak? Kamu duduk seorang-seorang kamu sini. Okey. Jadi Ustaz baca terus. Ya, Rasulullah SAW mengajak kaum Muslim supaya bersaudara demi Allah. Antara sahabat yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Okey, yang pertama, Rasulullah SAW sendiri bersaudara dengan Ali bin Abi Talib. Jadi, antara langkah yang Nabi buat ialah Rasulullah ajak orang Islam ni supaya bersaudara. Anggap macam adik-beradik sendiri. Nah, kita kena anggap orang Islam ni ataupun kawan-kawan kita ni sebagai macam saudara sendiri. Contoh Rafiqin kena anggap Umar ni macam adik sendiri. Contoh itu lah. Nah, Rafiqin kena anggap Umar ni macam adik sendiri. Khairil Amin kena anggap Syahmi ni macam abang sendiri. Kena anggap macam adik-beradik. Kena anggap macam adik-beradik sendiri, anggap macam abang. Barulah rapat. Barulah kita tak buat kawan kita. Duk jilat pemarih lah Khairil Amin. Lapak Khairil Amin. Tak apa. Lagi satu suku kita makan. Kita kelas dulu lagi. No? Jadi, kita kena anggap kawan-kawan kita yang Islam ni. Yang Islam. Okey, Ustaz. Soalan dia. Okey, Ustaz tengok soalan lagi. Jadi Ustaz jawab. Okey, jadi kita kena anggap saudara se-Islam ni macam adik-beradik kita. Anggap kawan kita yang Islam ni macam adik-beradik kita. Walaupun dia tu, contoh kita ada kawan orang Cina ataupun kawan orang India. Kalau dia Islam, kita kena anggap dia tu macam saudara kita. Sebab apa? Sebab dia Islam. Sebab dia orang Islam, jadi kita kena anggap dia macam saudara kita. Walaupun dia tu orang India ataupun Cina ataupun Siam. Kita kena sambut dia tu macam dia tu adik-beradik kita. Macam kenal lama dah. Sebab kalau kamu nak tahu, orang yang mu'alaf. Okey, mu'alaf ni orang yang bukan Islam. Mu'alaf ni orang bukan Islam yang nak masuk Islam ni. Dan dia masuk Islam, selanjutnya mereka ni dibuang oleh keluarga mereka. Betapa banyak kisah yang di mana bila orang bukan Islam ni, bila dia masuk Islam, dia dimarahi oleh keluarga dia dan dibuang oleh keluarga dia. Dia tak ada adik-beradik. Jadi siapa adik-beradik dia? Kita adik-beradik dia. Kita kena sambut dia sebagai saudara baru kita. Anggap dia tu macam abang kita ke adik kita ambil dia, kita sambut dia. Untuk apa? Untuk menguatkan hubungan sesama Islam. Jadi kita tengok sedikit antara sahabat yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Yang pertama sekali, Rasulullah sendiri merupakan bersaudara dengan Ali bin Abi Talib. Iaitu Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali ni siapa? Sayyidina Ali ni sepupu kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ni sepupu kepada Nabi Muhammad. Sebab Sayyidina Ali ni anak kepada Abi Talib. Abi Talib ni lah yang jaga Nabi waktu Nabi kecil dulu ni. Kan, bapa saudara Nabi tu Abi Talib. Abi Talib ni ada anak. Anak dia nama Ali. Ali ni siapa dia? Ali ni sepupu Nabi. Ali ni sepupu Nabi. Dah bersaudara dah. Lepas tu Hamzah ibnu Abdul Muttalib bersaudara dengan Zaid. Hamzah bin Abdul Muttalib juga siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib ni juga merupakan bapa saudara Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib ni adik kepada ayah Nabi. Kan ayah Nabi kan meninggal. Ayah Nabi ada adik nama dia Hamzah. Kiranya Hamzah ni bapa saudara Nabi. Hamzah ni juga digelar sebagai Asadullah. Digelar sebagai Asadullah, iaitu singa Allah. Sayyidina Hamzah ni cengih, dia kuat, dia garang. Kan, sampai dia digelar sebagai singa. Singa Allah. Sebab singa? Sebab singa cengih. Sebab singa ni garang. Dan Hamzah ni pula dipersaudarakan dengan Zaid. Ustaz tak pasti Zaid mana. Kalau Zaid bin Harithah ni juga merupakan
anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah ni juga merupakan anak angkat Nabi. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah ibnu Zaid. Abu Bakar ni pula dia dipersaudarakan oleh Nabi dengan Kharijah ibnu Zaid. Kemudian yang keempat, Sayyidina Umar bin Khattab dengan Ithbah bin Malik al-Khazraj. Sayyidina Umar ni bersaudara dengan Ithbah bin Malik al-Khazraj. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara Ja'far bin Abi Talib dengan Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal. Dan yang keenam, Rasulullah SAW mempersaudarakan muhajirin lainnya dengan persaudaraan dengan kaum Ansar yang lainnya. Macam-macam cara Nabi buat. Nabi buat jadi keluarga angkat dan sebagainya. Bagi keluarga angkat ataupun Nabi bagi kahwin. Bila kahwin, automatik jadi beradik. Betul tak? Bila kahwin, automatik jadi beradik. Jadi hang kau ipak kawan ni. Jadi pak mentua kawan ni. Jadi sepupu kawan ni. Macam-macam lah. Ada yang Nabi buat melalui keluarga angkat. Melalui keluarga angkat. Bila mana kita anggap kawan-kawan kita, saudara se-Islam kita ni sebagai adik-beradik, hubungan tu jadi rapat tak? Contoh, Lutfi Hadi. Lutfi Hadi anggap Khairul Amir ni macam adik sendiri. Agak-agak mereka rapat tak? Rapat tak Khairul Amir? Khairul Amir, kalau Lutfi Hadi ni, mestilah rapat. Sebab apa? Sebab Lutfi Hadi anggap kamu ni macam adik dia sendiri. Mestilah rapat dengan Lutfi Hadi. Sebab itulah kita ni kena rapat dengan kawan kita. Anggap kawan kita ni macam abang ataupun adik kita. Anggap kawan kita ni macam kakak ataupun adik kita. Faham? Itulah cara Nabi Muhammad SAW menguatkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Muhajirin dan orang Islam Ansar. Faham? Okey, seterusnya dengan persaudaraan ini Rasulullah SAW telah menciptakan suatu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan pertalian darah. Jadi kalau ikut tu, mereka ni tak ada hubungan darah pun. Tak kenal pun sebelum ni. Kawan ni duduk Mekah, kawan ni duduk Madinah. Tapi disebabkan mereka ni Islam, kan? Disebabkan mereka ni Islam, mereka menjadi saudara. Saudara seagama. Sebab tu dah ada hadis innamal mu'minu na ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu merupakan bersaudara. Kita ni semua bersaudara semua. Umar saudara ustaz, Amni pun saudara ustaz, Khairul Amir saudara ustaz, Syahmi saudara ustaz. Lagi siapa lagi? Damia saudara ustaz, Lutfi Hadi saudara ustaz, Aman, Rafiqin semua ialah saudara ustaz. Dan kita semua adalah bersaudara. Sebab apa? Sebab kita ni semua orang apa? Orang Islam ke orang Hindu? Kan orang Kristian? Islam. Orang Islam. Bila kita ni orang Islam, kita ni bersaudara. Kita kena sayang saudara kita tu. Kita kena sayang saudara kita, kawan-kawan kita yang Islam ni, macam kita sayang diri kita sendiri. Nabi pernah pesan ni, Nabi pernah pesan hadis, tidak beriman seseorang itu kalau dia ni tak sayang saudara dia tu macam dia sayang diri sendiri. Kita sayang diri sendiri tak? Kita sayang diri sendiri tak? Rafiqin, kamu sayang diri kamu sendiri tak? Kamu sayang diri kamu sendiri tak? Rafiqin, buka mic. Kamu sayang diri kamu sendiri tak? Mestilah sayang, betul tak? Mestilah sayang diri sendiri. Amni pun sayang diri sendiri, betul tak Amni? Sayang diri sendiri, kata sayang diri. Kita mestilah sayang diri sendiri. Macam Syahmi pun sayang diri sendiri. Macam mana kita sayang diri kita sendiri, macam itulah kita kena sayang saudara kita. Nabi kata kalau kita tak sayang saudara kita, macam kita sayang diri sendiri, kita ni bukan orang yang beriman lagi. Kita ni bukan tergolong sebagai orang yang beriman. Ketika mana kisah
Ustaz cerita dah tu ni. Tak silap Ustaz cerita dah cerita ni kat kamu kan. Kisah yang di mana ketika umat Islam ni, tentera Islam ni pergi perang. Tentera Islam pergi perang. Lepas tu bila depa rehat di tepi sungai kan. Satu lembah sungai. Lepas tu tiba-tiba ada seorang sahabat ni, sahabat tentera Islam ni, pedang dia terjatuh dalam sungai. Pedang terjatuh dalam sungai. Lepas tu semua tentera Islam yang ada tu semua pakat terjun sungai. Terjun sungai tolong cari pedang sahabat yang jatuh tadi ni. Kalau kita dah kalau kita pedang hang cari sendiri, siapa suruh jatuh kan? Kalau kita pedang hang cari sendiri, siapa suruh jatuh? Tapi tentera Islam tak. Sahabat punya kuatnya hubungan depa ni, seorang yang jatuh, semua tentera Islam terjun sungai pakat cari pedang. Tolong cari pedang kawan tu yang jatuh. Kalau kita taklah takut lemah kan, takut lemah depa semua terjun. Tolong cari bagi pedang dalam sungai. Pertama pedang di atas sungai bukan senang jumpa, pedang sebatang lah. Sungai ni luas, besar, panjang. Kena cari. Sebab itulah depa semua pakat terjun sungai tolong cari pedang. Abang kata betapa kuatnya persaudaraan sesama Islam zaman tu, zaman Nabi tu. Jadi kita pun seperti mana yang Nabi pesan, kita kena sayang saudara kita, kawan-kawan yang seagama dengan kita ni, macam kita sayang diri sendiri. Faham? Faham tak? Kalau Amin dah lapar sungguh ni. Tadi makan pemarih, ni makan pensel tak? Dah lapar sungguh. Okey. Selanjutnya kita sambung lagi. Kaum Ansar memperlihatkan sikap sopan dan ramah dengan saudara mereka kaum Muhajirin. Kaum Ansar turut merasakan kepedihan dan penderitaan yang dialami oleh kaum Muhajirin kerana mereka datang ke Madinah tanpa membawa harta kekayaan, sanak saudara dan sebagainya, sehingga mereka benar-benar menderita dan memerlukan pertolongan. Okey. Lepas tu pula kaum Ansar macam Ustaz cakap tadi, kaum Ansar ni merupakan orang Islam yang memang asal daripada Madinah. Ansar ni memang merupakan orang yang asal tinggal di Madinah. Jadi bila mana orang Islam daripada Mekah ni, mereka mai ke Madinah, mereka mai dalam keadaan sehelai sepinggang. Tak ada sehelai sepinggang. Mai tak bawa apa, duit apa tak bawa, harta apa tak bawa. Kiranya bawa kain baju sikit ada tergelai, habang salin. Kan? Mai kadang-kadang ada yang mai seorang diri. Tak ada keluarga, mai seorang-seorang tak ada keluarga, pindah mai. Sebab apa? Sebab keluarga depa mungkin tak masuk Islam lagi. Kan? Ada mungkin depa ni masuk Islam, tapi keluarga depa tak masuk Islam, depa mai ke Madinah ni seorang-seorang. Mai selang sepinggang. Tak bawa apa. Lepas tu kesian nak depa ni, kesian lah. Mai tak bawa apa, dah pergi tempat orang, tak ada apa satu pula. Jadi kaum Ansar ni, orang Ansar ni memberikan bantuan, sambut dengan lemah lembut, sambut dengan sopan. Kan, sampai jemput mai tidur di rumah pun ada. Mai jemput tidur di rumah pun ada. Sebab apa? Sebab depa merasakan kepedihan dan juga kesengsaraan yang dialami oleh orang Muhajirin dari Mekah ni. Bayangkan depa ni duduk di Mekah kena seksa, kan, kena pulau, tak dilayan oleh orang lain, kadang sampai nak kena bunuh. Sampai tahap depa ni nak kena bunuh. Macam-macam penderitaan yang depa terima ketika ada di Mekah. Jadi bila dapat perintah untuk berpindah daripada Mekah ke Madinah, depa pi tak bawa apa satu. Kadang duit pun tak ada, bawa harta pun tak ada. Bawa kain baju selai dua, abang salin, mai tu tak ada apa. Macam saya cakap tadi, ada yang kadang-kadang mai seorang pun ada. Mai seorang-seorang, tak ada keluarga. Jadi kaum Ansar ni lah yang memberikan pertolongan. Yang ambil daripada jadi keluarga angkat pun ada, yang bagi duit pun ada, yang hajat tinggal sekali kat rumah pun ada. Bagus orang Mekah ni. Bagus orang Madinah ni. Orang Madinah ni, mereka ni orang-orang yang bagus. Mereka ni ada sikap lemah lembut dan sopan. Tak macam orang Mekah. Orang Mekah ni kasar-kasar dan gangster. Kan? Orang Mekah ni kasar dan gangster. Tak macam orang Madinah. Orang Madinah ni lemah lembut, bagus, sopan.
Jadi mereka pun menolong orang Islam daripada Mekah ni dengan memberi bantuan dan sebagainya. Dengan sambut dengan cara yang baik. Ush, karet menghilang. Ada balik. Okey, jadi itu yang sebenarnya. Kita sambung lagi. Muka surat. Ustaz. Ya. Ya, Syami. Tak ada apa. Okey. Tak ada apa, diam noh. Okey, lagi 4 minit 4 minit. Kita tengok perengalah berkaitan dengan persaudaraan dalam Islam ni. Okey, wujudnya tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar menjadikan suasana aman dan damai kerana kaum Muhajirin banyak yang telah melakukan kegiatan perdagangan dan pertanian. Antaranya ialah Abdul Rahman bin Auf menjadi pedagang dan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar serta Saidina Ali menjadi petani. Nabi menganjurkan kepada umat Islam untuk bekerja keras dan mencari nafkah yang halal demi kehidupan mereka di Madinah. Okey. Disebabkan persaudaraan yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW ni menjadikan suasana di Madinah ni aman dan damai. Membuatkan suasana di Madinah ni menjadi aman dan damai. Tiada permusuhan, tiada pergaduhan, tiada pergolakan, tiada kes bunuh-membunuh. Tak ada orang kena seksa. Aman je hidup kat Madinah. Depa ni boleh hidup, boleh buat berniaga, boleh buat pertanian. Contohnya antara sahabat Nabi yang berniaga ialah Abdul Rahman bin Auf. Dia berniaga di Madinah ni. Lepas tu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali semua ni, mereka ni menjadi petani. Mereka tanam pokok kurma dan sebagainya. Ada yang tanam pokok kurma, ada yang tanam pokok anggur. Buat ladang kurma, ladang anggur. Dia buat di Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi yang mengajak mereka ni supaya bekerja keras lah. Kena kerja lah untuk cari nafkah yang halal. Cari rezeki yang halal. Kita nak cari duit kena buat kerja dengan cara yang halal. Tak ada duit kena berniaga. Jangan mencuri pula. Ataupun kena rajin buat ladang. Tanam pokok, buat ladang kurma, buat ladang anggur, kena rajin. Jangan malah. Nabi Muhammad kena kerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Nak dapat rezeki halal kena rajin, jangan malah. Jangan pula duk mencuri pula harta orang. Jangan curi harta orang pula. Faham? Faham tak Syami? Nak rezeki murah kena nak cari rezeki kena rajin. Nak pandai pun kena rajin. Kena kerja. Rajin pun kena rajin mengaji. Apa boleh pandai? Kena ngaji pun malah macam mana nak pandai, betul tak? Okey, soalan. Lutfi Hadi. Ustaz, saya nak tanya, Ali bin Abi Talib orang Ansar atau Muhajirin? Okey, Ali bin Abi Talib ni dia asalnya daripada Mekah. Dia asal dari Mekah sebab dia sepupu Nabi. Dia daripada Mekah ikut Nabi berpindah ke Madinah. Jadi dia merupakan orang Muhajirin. Sebab dia asal dari Mekah ke Madinah. Dia bukan asal orang Madinah. Jadi dia tergolong sebagai golongan Muhajirin. Lagi siapa tanya soalan lagi? Ada masa 1 minit siapa tanya soalan? Cepat. Siapa tanya soalan? 1 minit Roundtable. Okey, Umar ada soalan tak Umar? Amni ada soalan tak Amni? Tak ada Ustaz. Amni ada soalan tak? Tak ada Khairul Amir ada soalan tak? Tak ada. Kan dapat nasi lah. Dapat nasi apa Khairul Amir? Khairul Amir dapat nasi apa? Syahmi ada soalan tak Syahmi? Kan Lenor Syahmi. Kenyang ke nasi? Ya, apa? Ada soalan tak? Kan Lenor. Benda apa? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada Lenor apa Syahmi? Kenyang ke nasi? Okey, Damia ada soalan tak Damia?
Tak ada. Tak ada ah. Rafiqin ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Bagi siapa lagi tadi? Amal. Amal ada soalan nak tanya Amal? Tak ada. Tak ada. Lagi siapa lagi dalam ni? Tak nak nama. Siapa lagi dah? Tadi. Lutfi Hadi ada soalan tak? Lutfi ada soalan tak? Tak ada ah? Okey, lepas tu Muhammad Mat ni siapa? Muhammad Mat. Huda. Huda. Ha? Huda. Okey, Huda. Huda soalan Huda. Huda ada soalan tak? Huda? Huda bisu apa tak ada suara. Okey. Lepas tu siapa lagi? Hasnidawati? Siapa? Iqbal. Iqbal. Iqbal ada soalan Iqbal? Tak ada. Okey. Fiza Hafizah ni Naufal kan? Fiza Hafizah ni Naufal kan? Ada soalan Naufal? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz kira semuanya faham zakar dah no? Harap semua faham. Jadi alhamdulillah selesai untuk sesi pengajian kita pada hari ini. Dalam tempoh yang singkat ni. Ustaz minta maaf dah sebab Ustaz terpaksa start lambat setengah jam. Sebab Ustaz pukul 12 sampai 12.30 Ustaz bersama dengan tahun 4 dulu. Sebab Ustaz ajak sirah ni 2 kelas, tahun 4 dengan tahun 3. Jadi Ustaz mula kelas tahun 4 dulu, setengah jam. Lepas tu baru Ustaz bersama kamu setengah jam. Tadi masuk tahun 4 tadi tu. Apa dia? Okey, jadi Tak, tadi saya masuk tahun 4 tadi tu. oh hebat. Tak tengok tahun 4. Ingat ke tahun 3? Ustaz Abang dah 12.30 masuk Y pasal apa? No, jadi kamu kena ikut masa Ustaz Saya Abang. mana tengok pun tengah makan nasi. Tengok dulu, baca dulu. Okey, jadi kamu tengok dulu kelas tu Ustaz Abang pukul apa baru masuk. Faham? Supaya kamu tak tercampur dengan tahun 4. Sekali jadi terlebih pandai tak? Kan? Jadi terlebih pandai lah. Orang ngaji tahun 3, kamu ngaji tahun 4. Okey, jadi Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kamu yang berjaya masuk kelas kita pada tengah hari ni. Bye. Walaupun dalam keadaan ada yang lapak nasi pun ada kan. Ada yang jilat pembaris, makan pensel semua ada ni. Kita tengok. Dan dah lepas pensel, keremeh tu. Kan? Lapak nasi pun semua ada. Jadi Ustaz harap kamu memperoleh kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperoleh kejayaan. Supaya memperoleh ilmu yang baik yang bermanfaat. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu semua daripada Ustaz sendiri lah. No? Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk perkara ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang terletak di muka surat 27. Ya. Minggu depan kita sambung lagi. Sebelum kita masuk tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj lagi panjang cerita dia. Banyak cerita dia. Okey. Jadi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz.